Dengan itu kita nak perhatikan di sini bagaimana kita harus teliti dalam mengamalkan sunnah. Pastikan ada ilmu tentang Al-Quran dan tentang hadis Nabi, barulah kita amalkan. Baik. Contoh, kita nak bawakan contoh di sini. Ini contoh yang masyhur. Sa'id bin Al-Musayyib telah melihat seorang lelaki sembahyang selepas terbitnya fajar ataupun selepas masuk waktu subuh. Sembahyang lebih daripada 2 rakaat. 2 rakaat tambah lagi. Okey, sembahyang sunat. Kan solat sunat apa dipanggil? Qabliyah kan? Ataupun rawatib subuh kan? Ada berapa? 2 rakaat kan? Okey. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib, salah seorang ulama di kalangan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, dia nampak apa dia? Seorang lelaki sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Lepas azan subuh, dia datang, dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Okey. Dan sujudnya, rukuknya ditambah-tambah. Maksudnya panjang kan? Okey. Sa'id bin Al-Musayyib kata apa? Larang dia, fanahahu. Larang dia daripada buat begitu. Tengok apa jawapan lelaki tersebut. Jawapannya, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, yu'adzibunillahu ala salah. Adakah Allah akan azab saya kerana buat solat? Yang saya buat ini adalah solat, bukannya karaoke. Bukannya mencuri, bukan maksiat. Saya buat ni solat. Takkan Allah nak azab saya kerana solat? Soalannya, adakah Allah akan azab saya kerana saya solat? Okay, ustaz larang saya solat, Allah azab saya ke kalau saya solat? Kan? Okay. Jadi apa jawapannya? La, tidak. Memang Allah tak akan azab orang kerana solat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Akan tetapi Allah akan azab engkau kerana engkau langgar sunnah Nabi. Engkau apa? Tidak ikut sunnah Nabi. Faham tak sekarang ni? Okey, so kena letakkan. Konsepnya ialah kalau orang buat baik tapi tak kena. Contohlah kita nak makan, kita baca apa? Nak minum macam apa? Kalau orang tu nak minum, dia baca alhamdulillah, minum. Masa letak tu bismillah. Kita kata apa? Jangan buat macam tu. Takkan Allah nak azab saya cakap alhamdulillah dan cakap sebut bismillah. Alhamdulillah dan bismillah bukankah benda baik? So kita akan cakap tak, Allah tak azab kamu kerana bismillah dan alhamdulillah, tapi Allah azab kamu kerana langgar sunnah Nabi. Sunnah Nabi masa makan tu yang bismillah, selesai alhamdulillah. Betul tak? Okey, tapi orang mungkin kata itu sunat tak sunat. Okey, tak apalah, pergi kepada solat. Masa takbir kan kita sebut assalamualaikum warahmatullahi. Pasal nak jumpa Tuhan, itu tambahan daripada Syekh Radhi gitu. Masa bagi salam, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ni bukan nak buat lawak, tapi nak katalah orang buat begitu. Boleh ke tak boleh? Kita kalau tengok orang buat begitu, kita buat apa? Kita akan abang, ni tak boleh ni bang, salah ni. Ya, apa salahnya? Saya sebut assalamualaikum warahmatullahi dan Allahu Akbar. Saya tak sebut perkataan yang tidak baik. Allah akan azab saya kerana sebut Allahu Akbar? Takkan kita nak kata ya? Tak boleh. Kita tak boleh kata ya Allah akan azab kamu abang kerana apa? Kerana sebut Allahu Akbar. Tak boleh. Kita akan kata Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada masalah. Tetapi solat dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, bukannya dimulakan terbalik. Tak. Sesama juga tadi yang dibuat oleh Sa'id bin Al-Musayyib ataupun Al-Musayyib, bukan azab kerana solat, tapi azab kerana Nabi buat kalau masuk azan subuh, Nabi buat solat hanya 2 rakaat yang ringkas, cepat. Bukannya 2 rakaat panjang setengah jam, tak. Sekejap je. Jadi siapa buat 2, 4, 6, 8 sementara tunggu imam datang tu, 2, 4, 6, 8, 10, sempat 10 kan.
Oh, dia rasa banyak sempat, banyak pahala. Dah. Banyak dosa. Okey, yang sebut banyak dosa ni bukan saya ni, Sa'id bin Al-Musayyib, salah seorang ulama hebat di kalangan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Okey. Kenapa? Kerana itu kenyataannya khilafus sunnah, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Imam Malik, satu contoh lain. Imam Malik berkata, bila orang tanya kepadanya, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdillah, dari manakah saya sepatutnya berihram? Ihram untuk umrah ataupun untuk haji. Imam Malik mengatakan, min Dzul Hulaifah, daripada Dzul Hulaifah, iaitu kalau bahasa sekarangnya dia panggil Abyar Ali. Miqat di Madinah kan. Di sana tu. Lebih kurang 3 ataupun 4 km daripada Masjid Nabi, keluar sikit. Okey, baik. Orang itu berkata, "Inni uridu an uhrima minal masjidi min indal qabr." Saya ni, wahai imam, saya nak ihram di masjid ini, Masjid Nabi, dekat dengan kubur Nabi. Tanya pada ustaz jawab tak nak dengar. Contoh kan. Okey. Ustaz tu pula ustaz Imam Malik kan, ustaz yang hebat dalam sunnah. Dia bila tanya jawab tak nak ikut. Dia kata apa? Wahai imam, okey tak apa, imam cakap ataupun ustaz cakap kat sana. Tapi saya ni kan, pandangan saya nak ihram di sini lebih hebat lagi, kat Masjid Nabi. Dan mana Masjid Nabi mana yang lebih hebat? Dekat dengan Nabi, dekat kubur Nabi. Tengok ya, apa jawapan Imam Malik. Ini yang kita nak perhatikan. La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan buat, kerana saya takut engkau ditimpa fitnah, ditimpa ujian ataupun ditimpa musibah. Fitnah banyak maksud, antaranya ujian, antaranya adalah musibah. Jadi lelaki tersebut berkata, wa ayyu fitnatin fi hadhihi? Mana ada fitnah, mana ada ujian, mana ada musibah bila buat benda ni? Innama hiya amyalun aziduha. Saya tambah sikit je, saya tambah beberapa mile, beberapa apa? Batu sahaja, kilometer je tambahnya. Maknanya sepatutnya kat sana, tarik ke belakang, jadilah saya tambah hanya 3 ataupun 4 kilometer. 3 ataupun 2 apa dia? Batu. Kan jaraknya itu je saya tambah. Apa salahnya? Okey. Baik, tengok jawapan Imam Malik, guru kepada Al-Imam Syafi'i. Wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab cakap, perkataan Imam Malik ni kan, kalau orang Arab suka kepada satu kenyataan, mereka akan kata yuktabu bima idzahab. Sepatutnya ditulis dengan tinta emas, dengan dakwat emas. So, siapa ada duit nak beli dakwat emas, tulis dengan emas ya. Okay. Apa dia cakap? Wa ayyu fitnatin, fitnah manakah yang lebih dahsyat daripada kamu merasakan kamu buat satu perkara yang lebih hebat, okey, yang mana perkara itu Nabi tak buat, Nabi tak sampai kepada perkara tu, kamu buat benda yang lebih hebat. Nabi buat di Dzul Hulaifah, kamu buat di sini dan kamu rasa ini lebih hebat. Ertinya Nabi apa? Nabi tak buat yang hebat ni, Nabi buat yang kurang hebat. Okey. Inni sami'tu Allah yaqul. Imam Malik berkata lagi, saya dengar satu ayat Quran, Allah berkata, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. An-Nur ayat yang ke-63. Maka hendaklah berjaga-jaga orang yang menyalahi perintah Rasulullah, okey, berjaga-jaga daripada apa? Ditimpa fitnah ataupun ditimpa azab yang pedih. Nampak tak Imam Malik macam mana pemikiran dia? Okey, mengagungkan apa yang Nabi buat. Bukannya merasakan Nabi buat ni bagus dah, tapi kita nak buat sesuatu yang lebih hebat. Jangan. Ini banyak kan? Zaman sekarang ni banyak macam tu. Nabi buat tu, okey ustaz, memang kami tak ada masalah, tapi kita nak tambah je, betul tak? Kita nak tambah sikit je, bukan apa pun, sikit tambah sikit je, kan? Jadi ini satu benda yang cukup bahaya. Tambah sedikit inilah macam orang tu kata, innama hiya amyalun aziduha. Beberapa batu jarak kan yang saya tambah, 3-4 batu ataupun 4-5 km, 3-4-5 km sahaja, tak banyak. Tapi Imam Malik kata fitnah, ini azab. So jangan tambah apa-apa. Kan kalau ada dia panggil apa ni?
Kalau Nabi ajarkan, contohnya masa nak minum baca apa? Bismillah, betul? Masa nak makan, kita tambah sikit boleh tak? Kita tambah Bismillahirrahmanirrahim, boleh tak? Kata ustaz, jangan tambah, bacalah Bismillah aja. Dia kata, ustaz, takkan saya nak kena azab sebut Ar-Rahmanir-Rahim? Okay. Yang kedua, ustaz, saya tambah nama Allah yang paling hebat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya bukannya sebut nama Allah, bukannya saya menjatuhkan Allah, menjatuhkan apa dia, kehebatan Allah, tidak. Saya menambah lagi. Apa jawapan kita? Baca yang Imam Malik tadi. Okey, jangan kita ingat saya bila tambah tu artinya kita dah merasakan yang Nabi ajar tu tak cukup. Kita nak tambah lagi. Okey? Kena berhati-hati dengan perkara ini.